Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua apa khabar? Sangat lama teman tak berjumpa dengan kamu. Tinggi sikit. Sangat lama teman tak berjumpa dengan kamu. Kita berjumpa ah semasa teman buat nyanyian lagu-lagu karaoke tu tahun 60-an, dan juga sembang santai yang live punya, yang ada arwah Muhammad Khalid, ada Piramli tu. Jadi pada hari ni apa yang nak disembangkan? Macam kamu tengok dekat thumbnail tu. Jadi jom kita rolling and action. Jadi koma kembali bersama teman semula. Okay, first teman nak ucapkan selamat berpuasa kepada koma semua, bagi umat Islam di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Perak dan juga di seluruh dunia. Selamat berpuasa. Hari ni dah dekat 17-18 puasa dah. Jadi kita teruskan, kita banyak cerita banyak. Macam kamu tengok kat thumbnail tu, perlu ke budaknya dua. Jadi bukan itu sahaja tajuk yang kita nak cerita pada hari ni. Kita nak cerita isi-isinya sekali budaknya ni. Sebab pelakon-pelakon baru pun sebelum ni, sejak lepas yang terakhir tu, teman tak kenal ke dah pelakon-pelakon baru. Sehinggalah keteriakan Harimau Jadian ada pelakon baru sampai ke hari ni. Jadi lama dah tak buat tu. Pasalnya ada teman ada kerja sikit, iaitu adalah rezeki Allah SWT bagi, iaitu shooting big film ataupun filem layar perak. Alhamdulillah, experience teman, iaitu filem di Gopin, beberapa bulan yang lepas shooting di Gopin, iaitu filem Arhan Abang Long ataupun Aziz M. Osman. Nak tahu filem apa? Tunggu keluar promo tu boleh kita bagi tahu apa tajuk filemnya. Jadi alhamdulillah banyak pelakon-pelakon terkenal. Cik Man, Saiful Apek, ada Kazar Saisi, Bel Ngasri dan ramai lagi lah. Jadi memang teruja dapat berlakon sekali dengan Nema, walaupun bukannya pelakon utama pun, kan, extra gitu-gitu je, tapi dapat masuk dalam frame tu. Amir Effendi pelakon memang cukup besar dah. Jadi itu pengalaman, experience yang paling besar bagi teman sebagai seorang pelakon ataupun nak jadi seorang pengarah pun. Kita tengok bagaimana Abang Long bekerja, shot, producer datang tengok macam mana, kita tengok macam mana satu production itu bekerja. Cukup tangkah lah. Jadi itu saja kita macam cerita. Kita nak pergi terus kepada budaknya ni. Okey. Jadi kepada budaknya ni, teman buat video pada hari ini kerana satu, teman tertarik akan banyak komen-komen positif di YouTube dan juga di TikTok account budak-budaknya ni. Teman tengok banyak sangat komen-komen positif tentang demo, lakonan demo, dan juga filem ini. Alhamdulillah. Jadi itu sebab tertariknya teman nak buat benda ni balik. Dan teman pun dah lama tak melabun. Jadi teman nak melabun balik pada hari ni tentang budaknya ni. Jadi kita teruslah. Jadi yang pertama, teman dah siap buat dah dia punya apa poin-poin nak cerita ni tu. Okey. First mestilah, dari mana dapat ideanya nak buat budak nyok ni? Mesti kau ada tertanya, dari mana teman dapat idea nak buat budak nyok ni? Sebenarnya, teman jujur, dapat idea budak nyok ni dalam bilik ayah rumah teman. Itu cerita sebenarnya. Teman memang macam tu. Kebanyakan filem-filem teman yang teman buat adalah teman dalam bilik ayah, tengah mandi tu, tiba-tiba teman teringat satu shot. Satu shot filem punya shot lah. Bukan teman terus buat cerita je. Teman teringat shot, boleh buat ini, boleh buat ini, boleh buat ini. Tapi selepas teman dah tahu ada pelakon-pelakonnya kan, baru teman boleh terbayang. So yang first teman terbayang adalah babak shot masa demo bawa galah tu. Babak ini memang teman terbayang dalam bilik ayah. Kalau dapat 3 orang budak yang ni, kita boleh buat satu filem kan. Tapi masa tu tak official, tak tahu lagi dia nak buat filem apa. Lepas tu dah dapat pelakon-pelakonnya, baru teman buat filemnya. Tapi dah ada dalam kepala otak shot. Bukannya main bola, dia boleh beza shooting dan shot. Sama juga ya. Jadi itulah puncanya idea teman dapat. Pada mula-mulanya memang teman macam tu, ingat shot dulu baru buat ceritanya. Sebabkan kita tak tahu pelakon lagi. Okey, kita pergi soalan kedua. Baru betul. Orang kata poin kedua ni, mana teman cekor budak-budaknya ni? Kalau kan, sebelum ni macam korang tahu, pelakon teman Haris, Muzaimin, M. Hanifah, ada Fikri kadang-kadang, ada juga Haziq Mountain, ada juga Azali Syafiq sebelum ni, Hafizul Hakim. Jadi kali ni mana dapat budaknya ni? Mana teman cekor budak-budaknya ni?
Mana teman dapat demo ni? Okey. Ceritanya tu begini, pada tahun 69. Tak adalah. Sebenarnya ceritanya apa ni? Okey, semasa teriakan harimau jadian. Pelakon baru lah, kita cerita pelakon baru dulu. Bunte. Jadi Bunte ni kawan teman bermain futsal sebenarnya. Ini cerita pelakon dulu ya. Sebelum kita masuk yang tu. Kawan teman main futsal, kawan M Hanifah, dia baru pindah ke tempat teman ni. Tak ada pun saudara mara di sini, ayahnya kerja di sini, dipindahkan di sini. Jadi dia main futsal, dibawa di M Hanifah ni kerana kawan dia. Jadi teman pun kena main bola petang-petang. So teman pun satu hari teman hantar video teman syuting lama. So dia berminat. Teman pun minat berlakon kan. Dan teman ambil tokoh dia. Teman tak cerita banyak. Teman kata okey, ada masa free, kita buat satu filem. Teman buat satu filem, kamu berlakon lah. Teman nak tengok. Jadi itulah dianya. Planningnya teriakan harimau jadian. Itu filem pertama untuk Bunte. Ada Bunte. Jadi alhamdulillah, walaupun skrip dia satu je. Oi, kat aku. Ikut aku. Itu je, tapi dia punya lakonan agak baik. Teman tengok dia ada komedi dalam diri dia dan boleh berlakon, minat pun berlakon. Dia kata dia pernah ada experience berlakon, alhamdulillah. Jadi menyenangkan teman untuk tak payah susah-susah sangat kan. Jadi alhamdulillah, itu ceritanya macam mana teman boleh dapat Adam Bunte dulu. Bunte dulu baru dapat 2 orang ni kan. So kita cerita sebab Adam Bunte, cerita budak nyor ni dia dah 2 filem dengan teman. Jadi kita cerita Bunte dulu. So macam itulah ceritanya. Teman ajak Bunte ni berlakon. Dan dia berlakon lah dalam teriakan harimau jadian tu. Alhamdulillah lakonannya baik, komedinya ada. Takutkan dengan belalang. Lari. Kan. Okay, itu cerita macam mana teman jumpa Adam Bunte. Seterusnya pula, macam mana jumpa dengan Hakim Ca'un dengan Haziq Ajiban ni. Kalau ikutkan nama sebenar dia, Fikrul Hakim rasanya, dengan Haziq Daniel. Adam Bunte tadi nama dia Adam Badrisyah. Kenapa nama-nama dia tu, nanti teman cerita tentang Adam Bunte. Okey, mana teman cekok. Budak nyor ni asalnya kawan Haziq dengan Ajib dengan Ca'un ni, kawan kepada Bunte di sekolah. Memang junior teman pun satu sekolah, tapi teman tak berapa kenal lah dulu kan. Demo ni baru tingkatan 2, tingkatan 1, teman tingkatan 4 masa tu. So tak berapa kenal. Tapi Bunte ni kenal sebab satu kelas dengan dia. Seorang satu kelas atas ke bawah lupa dah, seorang satu kelas dengan dia. Jadi demo ni satu hari tu Bunte WhatsApp teman, minta pendapat teman. Demo nak buat filem. Ajib lah nak buat filem. Panggil Ajib lah. Ajib nak buat filem. Ajib ni yang mana? Ajib ni yang pakai cermin mata, baju Chelsea tu Ajib. Ca'un ni yang mana? Ca'un yang muka Piramli tu, yang gemuk sikit tu. Yang gemuk besar sekali tu adalah Bunte. Teman panggil macam tu je dah. Jadi dia demo nak buat filem. Jadi minta pendapat teman. Ada demo ni orang kampung lain Demo ni orang kampung lain, teman orang kampung ni, demo orang kampung lain. Bukan orang kampung ni, hanya Bunte aja yang baru pindah sini, orang kampung ni. Jadi dia kata nak buat filem horror. Jadi teman bagilah pendapat dan sebagainya. Kerana masa tu demo baru nak mula YouTube. Demo ni baru nak buat YouTube. Demo banyak di TikTok sebelum ni buat konten-konten macam Ashraf Ruzaimi. Tapi yang tu. Dan demo baru nak buat YouTube. Jadi adalah Bunte minta pendapat teman. Kau mau minat YouTube tak apalah. Aku boleh lah panggil kamu satu hari kan. Kita tengok, kita belajar sama-sama kan. Lepas tu kamu boleh buat filem rumah. Macam mana kan. Dan teman ambil nombor Haziq. Lepas tu Haziq dulu, Ajib dulu. Lepas dapat nombor Ajib, teman plan dengan Ajib, marilah kita syuting. Teman ajak kamu syuting nak. Aku ajak kamu syuting satu filem ke nanti bila-bila. Jadi benda tu plan sebelum puasa lagi. Benda tu memang nak ajak dia mau berlakon. Jadi lepas puasa tak silap. Lepas puasa belum lagi. Dalam beberapa hari puasa lepas tu teman buatlah skrip tadi tu. Yang teman terbayang tu. Sebab teman bayang ada dia dah. Dia dengan Bunte dah ada. Jadi kata teman tanya Ajib pula. Ajib kata, dia ada kawan 2-3 orang lagi pun yang minat juga. Berlakon. Jadi okey, tak apalah, bagi tahu dia mah. Tapi apa-apa pun awal-awal teman bagi tahu dia mah, berlakon ni kena ada minat. Bukan nak dan minat lain. Statement nak dan minat tu lain. Kalau minat, shooting sampai 3-4 pagi ulang pun kita masih tahan pasal kita minat. Jauh macam mana pun kita pergi. Tapi kalau setakat nak, kamu nak berlakon? Nak. Tapi dia tak minat, dia nak saja. Perbezaannya adalah bila kita shooting, nak cepat habis. Lambat. Bila suruh ulang balik, kamu punya step tadi kita nak buat baru, kita nak tukar shot semua, kena ulang balik. Lambat lagi kena habis. Itu orang macam tu, dia tak ada minat. Dia hanya nak berlakon saja.
Itu pada teman lah. Itu kalau salah maaf lah, tapi teman punya persefahaman itu dia. Sebab kalau orang minat, dia takkan cakap benda tu. Pasal dia tahu mana ada kerja senang dalam dunia ni nak cepat. Kalau nak cepat, low quality lah. Kamu tengok apalah filem kopi ni berlakon macam ni. Sebab apa? Sebab nak cepat. Nak kejar masa sangat. Nak kejar masa sangat. Lakonan dia merapu apa semua, itu pasal nak saja. Tapi kalau minat, tolong ulang balik dia punya step tu, kita nak ambil. Ini sekali kamu punya ni tak kena lah. Okey, boleh. Orang macam tu yang kita boleh pakai. Sebab dia minat. Sanggup. Walaupun jauh, sanggup datang pasal minat. Itu yang mahir. Jadi, demo ni betul-betul ada minat. Teman tanya, kamu semua ada minat? Kamu boleh. Jadi, demo ada minat. Pada hari syuting tu, pada hari nak syuting tu, teman dah siapkan dah sehari sebelum tu. Malam tu, teman dah siapkan 2 skrip. Untuk prepare. Kalau sikit orang, kita buat filem tu. Dirahsiakan lah sebab filem ni akan dibuat akan datang. Kalau ramai, kita akan buat filem Budak Nyo ni. Jadi, Alhamdulillah, pada hari syuting, ada 3 orang tu datang. So, Cak Un ni memang teman kenal daripada sejak kecil lah lagi. Mak dia jual kuih di Lasah, teman kenal daripada kecil lagi dah. Jadi dia datang juga kawan kepada Ajib dengan Buntai ni lah. Cak Un ni, Cak Un Hakim nama dia lain kamu jangan panggil Cak Un. Teman dah terbiasa. Jadi dia datang dan kita briefing sekejap. Teman tak ada bagi skrip siap-siap kat demo. Teman briefing, and then di on set teman cue demo apa nak cakap ni semua tau. Jadi di situ kita tahulah siapa berbakat, siapa kreatif. Itu dia. Bukan sebab itu je, memang teman punya cara macam tu. Kalau esok nak syuting malam ni, teman buat skrip. Dia OP tu lah. Dia macam dalam kepala otak sikit lah. Teman lain sikit. Kalau nak tulis ni, tak berhati. Jadi macam itulah dia punya perkenalannya dengan demo. Daripada Buntai, kenal demo ni, dan teman ambil berlakon dengan Budak Nyo. Itu daripada segi mana dapat budak-budak Nyo. Apa kelainan kali ni? Nombor 3 ni. Kelainannya kali ni adalah pelakon-pelakon baru, fresh. Pelakon-pelakon baru, fresh semuanya. Ada Ajib, ada Cak Un dan ada Buntai. Demo 3 orang ni, apa yang teman kata, demo baru first film at YouTube. Maksudnya dalam YouTube ni pertama kali. Teman tak ada lama, baru 3 tahun. 3 tahun je. Ada sikit lah daripada demo. Experience tu ada sikit lah. Demo baru nak buat. Tapi demo punya cara lakonan, teman boleh kata bagus lah. Puji. Teman pun cukup seronok dengan demo sebab demo ada minat. Bagus. Sangat-sangat bagus. Kelainan kali ni adalah daripada demo. Teman kali ni memang ekstra je. Masa filem Budak Nyo ni, teman ekstra je. Hanya jadi Abang Mamat je. Ekstra. Tak ada jadi utama pun. Masuk dalam 2-3 babak je. Tapi banyak sekali babak demo lah. Cukup bagus demo ni. Kelainan kali ni adalah kepada demo. Memang daripada demo lah kelainan kali ni. Daripada segi sudut lakonan apa semua, memang kelainan daripada demo lah. Jadi fresh Itu dah kata macam cerita kat belakang sekali lagi. Okay, teknikal bagaimana? Teknikal kali ni Alhamdulillah, setiap filem teman buat, teman dah bagi tahu pada audiens semua. Memang setiap kali teman buat filem, teman tak mengutamakan view subscribers yang tinggi. Tidak. Itu bonus nombor 2. Yang pertama teman tekankan adalah improvement daripada segi teman sendiri. Lakonan teman, directing teman, editing teman, teknikal teman. Itu yang teman utamakan. Nombor 1 teman letak view ke apa ke, nak dapat duit ke, itu second lah. Tak pun third lah. Bonus lah. Pasal teman tahu kualiti teman jauh lagi nak dapat benda tu semua kan. Sebab teman punya cara peroh pun tak sama dengan orang. Nahunya beza. Alhamdulillah. Jadi orang kata itu dah dia teman cakap tadi tu. Teknikalnya baik kali ni. Shotnya shot kali ni dalam filem Budak Nyo ni, dia punya shot simple saja. Wide shot, over shoulder, medium full shot, close up. Simple je. Tak adalah kita buat orang kata movement shot yang banyak. Tak ada. Tapi shot yang paling teman rasa cantik adalah masa dia orang bawa galah tu. Dan mungkin ada setengah orang ingat GoPro, tapi bukan GoPro. Masa nampak satu shot daripada depan, nampak demo. Yang demo galah tu, itu shot daripada depan. Mungkin orang ingat GoPro, tapi bukan GoPro. Kamera lah, bukan GoPro. Tekniknya. Dan kali ni lebih baik. Daripada segi shot ni memang cukup baik.
bagi teman, tak cakap perfect pun. Tak perfect pun, cuma baiklah daripada sebelum ni. Teman boleh katakan puas hati gila lah daripada sebelum ni. Daripada Tadakal Harimau Jadian ke, daripada apa ke, yang inilah teman rasa okey. Gelagat dan apa import filem Budak Nyo. Okey, Gelagat Budak-Budak Nyo ini pun kita masuk semasa onset. Apa yang teman boleh katakan daripada segi Gelagat Budak-Budak Nyo ni masa syuting. Demo ni baru first time syuting YouTube. Syuting YouTube, TikTok berbeza sikit walaupun guna handphone. Pasal apa? Pasal dalam TikTok, kalau kita buat skrip boleh lah, skrip kita je lah kan. 2 orang je lah, tak ramai pun. Lebih kurang juga. Tapi di YouTube ni, orang kata filem pendek. So banyak orang hantar filem pendek ke YouTube. Jadi maknanya kita ibaratkan itu seperti kita berada di dalam sinema. Orang nak tengok kita. Macam tu lah. Dan filem itu daripada YouTube kita post pula ke TikTok. Macam tu, baru sedap bunyinya kan. Jadi demo ni first time berlaku YouTube. Tapi demo punya ni bukan macam first time. Cukup baik lakonan demo ni. Ada orang puji dan bukan ada orang puji, banyak orang puji pun. Kalau kamu boleh pergi ke TikTok demo, teman letak kat sebelah ni. Pergi ke TikTok demo ni, teman jumpa 2 je. Tengok berapa banyak komen-komen positif yang dia letakkan kat atas demo. Di YouTube pun banyak komen-komen positif. Banyak pelakon, banyak audien ataupun penonton, viewer baru yang datang tengok di channel teman ni sebab nak tengok demo. Disebabkan pelakon-pelakon fresh tu tadi. Maknanya gelagat demo ni memang cukup baik dalam syuting. Katakan demo ni senang. Contohnya Cak O ni, kalau kita minta diulang balik untuk kita tukar shot ataupun dia punya langkah salah ke, terlalu cepat ke, okey, boleh. So pelakon macam ni kita nak, okey, boleh, no problem macam tu. Tak ada banyak cerita, tak ada banyak cakap, lama lagi ke, cepatlah aku nak balik. Tak ada. Pelakon macam tu tolak tepi lah, memang tak boleh pakai. Walaupun kamu pelakon tinggi pun, kalau apa itu sikap kamu, memang kamu dibayar. Katakan kamu dibayar sikap macam tu, maknanya kamu kira nak duit je lah, bukan minat. Boleh berlakon tapi macam tu je lah. So kita nak ada benda attitude tu, nak kena ada masa syuting. Jangan nak cepat. Bila nak cepat, benda tu jadi low. Apa kamu punya filem jadi macam ni? Pasal kamu nak cepat, pelakon-pelakonnya nak cepat. Nak cepat siap. Kita memang nak cepat siap, pasal nak drag masa kita, time kita. Tapi kita semasa kita nak cepat itu pun, kita kena jaga kualiti filem kita, kena ikut apa yang kita dah buat tu. Sambil kita tacap-tacap, tambah-tambah sikit bagi cantik. Itu dia. Bukan kita bertambah nak cepat lagi, memang habis semua langgar. Memang tak jadilah. Kamu punya acting tak ke mana, aku punya directing pun tak ke mana, filem jadi low quality. Tu pasal tak jadi. Tapi dengan demo ni, alhamdulillah, demo memang follow the flow. Apa yang teman direct, memang ikut. Alhamdulillah lah. Bagus 3 orang ni. Bagus. Watak-watak yang dijadikan untuk demo pun kena untuk demo. Reaksi audio pada filem ini. Yang ni teman memang nak cakap lah, ulasan positif. Alhamdulillah. Yang teman tak sangka tu, watak-watak yang dibuat dalam filem ini, ada orang luar pun panggil. Maksudnya ada orang tengok lah. Contohnya Bunte. Bunte ni namanya teman akan cerita kat belakang nanti. Tapi teman je yang panggil dia awal-awal dulu, Bunte, tak ada orang lain. Tapi selepas beberapa 2 biji filem ni berlakon dengan teman, ada beberapa orang panggil dia Bunte. Bunte. Teman rasa macam, watak tu menjadi. Teman persefahaman dengan dia tu pun nampak, orang lain pun nampak memang kena. So teman rasa gembira lah. Teman jadikan watak Bunte tu pada dia, rasanya menjadi. Orang panggil Bunte. Tapi Bunte tu bukan menghina. Bukan menghina. Ada sejarahnya, nanti teman cerita kenapa teman memanggil dia Bunte. Bukan saja nak menghina ke, body shaming ke, tidak. Reaksi audio kali ni memang cukup baik lah. Ada 16 komen di YouTube channel teman. Ada yang beberapa tu, separuh daripadanya adalah balas reply daripada Esper Firma punya owner YouTube channel teman. Dia membalas komen-komen tu. Tapi separuhnya lagi adalah daripada komen. Ada yang cakap bagus, budak-budak nyo ni. Ada yang kata nice, ada yang kata bagus lakonannya, dah jadi pelakon lah, apalah. Di TikTok pun ramai komen. Banyaknya di TikTok. Ada dua orang ni lah, Cak On dan juga Ajib.
Banyak. Kalau kamu teman letak tadi dah, kamu pergi tengok komen-komen Nemo. Cukup baik atas lakonan-lakonan Nemo. Itu reaksi audio kali ni teman tengok pun rekod di YouTube. Ramai pelanggan-pelanggan baru tengok rekod pun. Malaysia pun ramai, Indonesia pun ada tengok. Indonesia, Singapura pun ada dalam 9.0% ada tengok. Daripada Singapura, Indonesia dan Malaysia, 3 tu. Daripada segi rate umur sampai umur 34, ramai. Sebelum ni teman viewer perempuan tak ramai, tapi kali ni viewer perempuan ramai. Dah dekat separuh jugalah. Lelaki paling ramai lah, banyak lah, dekat 60, 70, 80%. Tapi perempuan 50% ada, 40% ada. Sebelum ni tak ada langsung. Maknanya ada view perempuan, kawan-kawan demo ke ataupun sahabat-sahabat teman yang perempuan yang teman promote selama ni, dia mau tengok, dia mau tekan, dia mau tengok. Alhamdulillah, terima kasih teman ucapkan. Ada beberapa pelanggan baru, maksudnya ada beberapa subscriber baru. Alhamdulillah, ulasan demo semua positif. Ada yang negatif juga, ada yang cerita negatif, tapi benda tu memang as per firma tolak sendiri. Teman memang maaf lah, teman memang terima segala komen-komen tu. Tapi yang katakan komen-komen tu ditolak apa semua, kira toksik ke apa ke, memang as per firma yang buangkan kan teman. Kerana as per firma lah, nama je YouTube channel teman, tapi demo yang uruskan. Teman hanya directing, acting dan juga tulis skrip, buat filem, itu je lah. Editing pun cuma 30%, as per firma Ahmad Sabawi 5 lebih tu. Selebihnya ni cuma 30% je. Tu reaksi audiens tentang Budak Nyo. Untuk filem Budak Nyo ni, teman boleh katakan tentang budak-budak ni cukup pandai berlakon. Kepada ada YouTuber baru nak buat filem ke di area Perak, di area Kuala Kangsar, kecilkan sikit di area Sungai Siput ni, kalau ada yang nak buat YouTube, boleh panggil budak-budak ni. Cak On, Ajib, Bunten ni. Nama sebenar dia Haziq Daniel ni, Fikrul Hakim, Adam Badri Shah ni. Dia bertiga ni cukup baik berlakon, boleh teman katakan. Tapi kamu kena pandai letak demo lah. Kalau tak pandai orang letak ni, orang tak jadi pula, kesian. Jadi memang demo ni bagus lah. Orang kata banyak orang suka filem ni, walaupun viewnya hanya 200. Setakat ini 258 ke 57 lah. View tak banyak, tapi like banyak. Like dalam 28 dalam masa 7 hari tayangan. Sebelum ni teman tak dapat, habis 15, 10 je dalam masa 7 hari. Tapi kali ni dapat 28, 27 like. Alhamdulillah, 26 ke hingga 28 like. View 252. Komen banyak juga. Kerana banyak viewer baru. Kerana pelakon-pelakon baru yang teman bawa. Sebelum ni biasa je, orang dah tahu. Tapi kali ni bila teman scouting terus, semua baru, fresh, lawak pun fresh, ramai orang nak tengok. Terutama kawan-kawan Nemo dan sebagainya. Harapan teman seterusnya, untuk seterusnya adalah teman dapat bekerjasama dengan Nemo lagi. InsyaAllah teman dah plan pun dengan Nemo untuk next film. InsyaAllah memang teman nak sambung lagi dengan Nemo. Mungkin beberapa filem lagi, tapi bukan Budak Nyo dulu. Nanti teman cerita kat belakang. Tapi bukan Budak Nyo dulu, filem lain dulu dengan Nemo. InsyaAllah memang teman-teman teruskan filem seterusnya dengan Budak-Budak Nyo ni. Sebab Nemo terlalu ada minat dan juga lakonan Nemo bagus. Kalau kita guidekan sikit, memang bagus. Untuk preparing filem, okay, ni soalan terakhir lah. Sebelum teman masuk lepas ni, teman boleh goreng dia apa-apa kan, labun je. Untuk preparing filem, teman ada beberapa filem yang teman dah tulis tajuk, cuma ada yang tak buat skrip lagi. Hanya teman ingat sinopsisnya saja. Yang dah siap betul-betul filem tu lah satu tu, iaitu filem yang teman kata nak shoot hari sama dengan Budak Nyo, iaitu safety filem. Filem tu belum di shoot lagi, skrip dah siap. Filem tu adalah filem silat, berdasarkan, bukan kisah benar, berdasarkan kisah benar silat itu. Iaitu kalau budak-budak silat tahulah, silat ini diharamkan pada tahun 70-an. Diharamkan oleh kerajaan Malaysia kerana orang kata apa, bersusul galuhnya dengan agama tu tak kena dengan agama. Iaitu silat itulah tahun 70-an diharamkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Budak-budak silat tahulah. Kalau kau kaji, kau tahu dulu. Walaupun bukan budak silat pun boleh, kalau kaji tahu. Okey.
Jadi teman boleh goreng, boleh labur ni sikit tentang budak Nyo ni. Tadi ikut point ni kan. Budak Nyo ni bagi teman satu filem yang teman rasa teman tak sangka yang teman boleh buat filem ini. Kerana teman boleh letakkan budak Nyo sekarang adalah nombor satu untuk semua filem teman. Termasuk zombifikasi malam raya. Termasuk. Sebab apa? Zombifikasi malam raya bagi teman bagus daripada segi pelakon yang ada ramai, penceritaan yang bagus, jalan cerita okey lah. Cuma teknikal tak berapa bagus. Itu yang teman kecewa. Teman banyak kali ulang. Teknikal tak berapa bagus. Antaranya shot, lighting dan juga teknikal lah tak berapa bagus. Zombifikasi malam raya tu. Tapi view-nya tinggi. View ni kalau kita view tinggi tapi orang bagi pendapat apalah filem macam ni, tak guna. View tu kita kata view tu nombor 2, nombor 3. Lain lah kita dah berjaya, dah ada fan base yang besar. Lain cerita lah macam Mak Alif kan, dah ada fan base yang besar, tak ada masalah. Technical mesti kita boleh upgrade pasal kita dah ada income kan. Ini tak ada. Itu yang agak berat. Jadi untuk budak Nyo ni lagi, filem ini sampai orang kata ada yang suka, banyak yang suka sangat. Macam teman cakap tadi di TikTok budak-budak ni, di apa orang cakap, di YouTube ada yang komen, baguslah demo ni, pandailah berlakon demo lah, bukan teman. Pandailah berlakon, baguslah orang cakap, boleh nanti cikgu ambil dia berlakon. Cikgu sekolah demo, cikgu teman jugalah kan. Sampai ke situ sekali, sampai ada yang mengaku kawan pun ada juga. Ini kawan teman ni, kawan dengan orang ni pun ada. Teman kata, oi, agak baik jugalah sebab yang komen tu tak pernah komen langsung. Teman tahu, tak pernah komen langsung di YouTube channel teman sebelum ni, untuk filem-filem sebelum ni. Memang viewer baru, yang dia membawa lah, yang dia share ke kawan-kawan dia kan. Cukup bagus, dia suka. Orang tua pun banyak tengok orang tua 30-an 40-an pun suka dengan lawak-lawak demo. Kerana nampak lah kenakalan budak-budak Nyo ni. Jadi teman kata macam teman sendiri pun tak tahu macam mana teman boleh buat cerita ni. Bagi teman ini top 1 bagi teman, daripada segi teknikal, lakonan dan juga penceritaan. Bagi teman lah, pendapat teman, my opinion lah. Kerana sebelum ni teknikal lah tak bagus, editing lah apa semua. Tapi untuk budak Nyo, daripada lagu, daripada pelakon, daripada penceritaan, simple je penceritaannya, penceritaannya itu tentang budak Nyo. Teman rasa budak Nyo yang sekumpulan budak yang nakal sampai menyusahkan orang. Satu hari mencuri Nyo orang kampung, sebab lepas tu jual sebab nak beli PS tu. Senang je dia punya jangan cerita kan. Macam cerita budak-budak lah, pasal dia memang budak-budak kan. Jadi enjoy ceritanya, ramai yang suka. Sampai ada teman buat live sebelum ni pun, ini cerita betul. Teman buat live sebelum ni di Instagram, kawan demo ni masuk, tak silap teman senior demo, atas demo sikit, minta teman buat budak Nyo part 2. Ini baru teman cerita lah, budak Nyo part 2. Best ceritanya katanya. Teman pun tengah fikir juga, tak mana best juga. Teman rasa tak adalah best sangat. Boleh lah kan, pada teman sendiri. Sebab teman rasa masih tak cukup. Tidak ada seorang pengarah pun, kalau dia big pengarah lah, maksudnya the best director lah, buat filem di sinema, dia akan rasa cukup. Cukup lah ni filem aku ni dah evergreen dah ni. Tak ada. Tak pernah kita dengar pengarah itu. Mesti dia kata, ni kalau aku buat macam ni lagi, ni shot ni aku buat ni, movement sikit lagi, dia cantik. Tak pernah pengarah akan cepat puas hati. Tak ada. Kalau cepat puas hati, problem lah. Teman ada tak puas hati lagi, masih ada nak buat lagi, nak tambah. Ya, insyaAllah. Tapi teman tengok sendirilah kan. Macam cerita-cerita teman sebelum ni, filem-filem teman sebelum ni, teman mengekek pun, ngekek masa editing tu je lah kan. Dah siap ngekek dah. Lepas tu dah tak boleh ngekek sangat, pasalnya kita dah tahu dah ceritanya macam mana kan. Dah tengok dah. Tapi untuk budak Nyo ni, teman kata efek pada teman sendiri, Wallahu a'lam. Sumpah Allah lah teman kata. Sumpah Allah. Teman ngekek lagi. Tambah-tambah Pak Buntel tu kan. Kenapa? Semore dengan muka tu kan, nak makan pendampur. Teman rasa nak
mengekek aja. Tambah-tambah dengan Cak On ni ke. Dah lah pekak. Badak pula tu. Dah tak dengar. Kan. Teman rasa memang lawak lah pada teman sendiri kan. Teman banyak kali mengekek. Kan. Sebab muka demo tu lawak. Kena dengan watak demo Itu teman kata banyak yang suka. Ini posternya lupa nak tunjuk lah. Posternya budaknya. Kalau nak boleh lah PM teman. Tak mahal pun. Ni alhamdulillah banyak yang suka. Jadi kepada yang belum tengok tu, boleh tengok filem ini di YouTube channel teman. Like, share and subscribe seperti biasa. Pelakon-pelakon yang baru, sebuah filem komedi kenakalan tahap gabat. Itulah bagi teman filem ini. Teman sendiri pun tak sangka Teman buat hari ni sebabkan ulasan-ulasan positif daripada komen. Dan pada segi teknikal tadi macam teman cakap, perubahan teknikal daripada segi shot. Shot ni, kalau cerita shot ni, kalau korang tengok balik semasa teman pakai kamera baru, iaitu adalah filem pertama kamera baru adalah Dr. Azhar Kumin dan Hantu Raya. Sehingga filem 2 Jedaka, sampai filem 2 Jedaka tak ada dah. Kalau tiba siang hening, golongan intelektual, ada few filem lagi. Kalau korang tengok ada permasalahan. Ada permasalahan daripada segi frame rate teman tu. Frame gegor. Dia jadi macam, contoh macam ini, frame kan, macam ni. Dia patutnya straight je lah, tapi gegor. Dia katak ke bawah kalau korang perasan. Kalau tiba siang ni nampak, golongan intelektual pun nampak. Itu pasal teman orang kata masa itu tak tahu lagi bab kamera sikit. Jadi selepas itu, yelah, ada orang dah condemn apa semua. Pergilah belajar, kamu tak reti. Okay, alhamdulillah. Masa teman pergi casting uji bakat tu, macam teman cerita sebelum ni, dengan Mamu. Boleh teman katakan Mamu Faedah Jabbar adalah teman punya sifu pertama yang ngajar teman. Dia dan juga Abang Syah. Abang juga Abang Mikael Andre, adik kepada P.I. Andre, pengarah terhebat, pelakon terhebat. Mikael Andre pun sama. Dia malah yang mengajar teman. Dia mau pasang filem teman dekat studio tu, dekat TV. Lepas tu Mamu cakap lah, Meh, ini kamu punya shot ni, kamu kena tukar sikit angle semua ni. Teman belajar lah pada situ. Dia lah sifu pertama teman. Dia ajar teman. Roll of third, cinematography macam ni. Teman buat lah. Memang kena buat sebenarnya. Memang kena buat. Sebagai permulaan. Memang kena buat. Kita kena buat. Bukan sekadar cuba je. Kita kena buat, tetapi secara perlahan-lahan. Maksudnya, yang paling terang adalah cuba untuk belajar. So, itulah dia. Start 2 Jelaka, dah tak ada gegar situ. Teman dah tahu dah. And then teman belajar basic shot. Teman dah tulis tu. Tu shot tu. And then, orang kata teman praktiskannya daripada 2 Jelaka. 2 Jelaka lagi apa? Jafrina, X Dimensi, Usup JJ, dan juga budaknya. Ada lagi tu lupa dah. Terakan Harimau Jadian. Selepas tu tak ada masalah dengan frame rate. Dia ada masalah lain pula, tapi kita tahu nak handle. Cuba improvement. Alhamdulillah sampai ke budaknya ni, bagi teman, tak cakap complete, baik. Daripada segi editing, shot, angle, sinematonya basic tak adalah movement terlalu banyak sangat. Dia macam simple. Alhamdulillah, memang simple. Dengan lagunya, memang dengan cerita budak-budak ni memang kena. Jadi terima kasih kepada Mamu, sifu teman, guru teman, bersama Abang Syah dan Abang Mika. Dia yang mengajarkan basic shot ni kepada teman. Dan juga orang cakap pasal sedikit pasal kamera dan sebagainya. Kali ni alhamdulillah teman dah tahu. So itulah dia. Yang terhasil tu, teman akan cuba perbaiki lagi. Tak cakap dah complete dah bagus dah. Dah hebat dah, tak ada. Teman akan terus belajar lagi. Seperti mana teman tengok masa syuting di Goping, syuting big film. Terus teman tengok tu dengan Balung, lagi tengok macam mana Balung buat, macam mana Balung direct. Jadi kita tengok, okey, macam ni rupanya caranya. So kita praktis ke lah. So itu untuk technical. Kan? Okey, last orang kata adalah nama tadi. Kenapa panggil Adam Bunte? Kenapa panggil Cak On? Kenapa panggil Ajib? Okey,
Kan ada yang kata ngutuk apa panggil buntir-buntir kan. Sebenarnya nama Adam Buntir ni memang teman daripada futsal tadi teman cerita. Dia Hanifah bawa dia ke futsal. Cuma teman daripada situ dah teman dah tegur dia. Kamu ni macam Adam Buntir lah. Kamu semua boleh tanya Adam ni, Buntir ni kan. Daripada situ teman dah tegur dia. Kamu ni macam Buntir lah. Sebab dulu masa di bangku sekolah teman ada kawan iaitu namanya Adam juga. Sebiji badannya, mukanya lebih kurang lah. Lebih kurang dengan Adam Buntir ni. Jadi masa tu orang panggil dia Adam Buntir. Orang panggil Buntir. Nama dia Adam juga. Adam Buntir. So, tiba-tiba datang si Adam Badrisyah ni. Adam Badrisyah nama dia. Sama. So, teman terpanggil lah. Buntir. Teman nak ingat nama payah. Panggil Buntir je. Sebab dia sama macam kawan teman tu. Tapi sejak teman berapa umur lupa dah. Dia dah tak sekolah dah. Sejak arwah ayahnya meninggal. Mukanya lebih kurang lah badannya kan. Cuma dia mungkin dia pendek sikit. Teman lupa dah. Tapi orang panggil dia Adam Buntir. Bila datangnya Adam Badrisyah ni, nama Adam juga, teman panggil Adam Buntir. Jadi macam tu dah ceritanya. Terus teman buat watak dalam filem-filem teman Buntir. Jadi nama Cak Un ni pula adalah nama dalam watak filem teman budak Nyo ni. Dalam budak Nyo ni Cak Un. Jadi dan seterusnya Ajib pun sama. Watak dalam filem Buntir ni teman kekal kan. Jadi memang teman nampak nama sebagai seorang budak kampung yang nakal lah. Cak Un, Ajib, Buntir kan. So nampak nakal sikit. Jadi teman dah terbiasa panggil nama Cak Un dengan Ajib ni. Jadi kalau filem ini mempengaruhi kamu kat luar sana sampai terpanggil Cak Un, sampai terpanggil Buntir, ibarat ni macam orang panggil lah kan, Sudin Aziz, macam tu lah kan, filem Al-Rahman Tasib Ramli kan. Mungkin itu melekat lah. Alhamdulillah lah, mungkin itu Allah bagi melekat apa semua. Tapi bukan kita nak menghina benda tu. Tapi memang dah, kita dah macam orang kata relate dengan kehidupan kita, life kita. Kalau kita kenal seorang tu, kita dah terpanggil macam tu, kita rapat. So jadi macam tu lah. Jadi itu dia untuk budak Nyo pada hari ni. Ringkas sebenarnya tapi panjang je. Memang boleh teman katakan akhir katanya, akhir kalamnya untuk budak Nyo ni adalah satu filem bagi teman, filem di hati teman nombor 1. Dengan pelakon yang sangat bagus, disiplinnya, minat yang sangat baik. Teman harap pada kaum semua tolonglah sokong demo-demo ni di TikTok, di YouTube. Demo jika dia akan buat YouTube filem nanti, terutama daripada Haziq lah dan juga Cak On ni, dia akan buat filem nanti. Kamu sokong filem demo, teman akan promote untuk kamu tengok. Yang pada follow teman lah. Ada ke follow teman? Tak ada rasanya. Bukannya famous pun. Tak famous pun lah. Jadi itu dia. Terima kasih kepada kamu semua yang menonton filem ini. Baik daripada budak Nyo punya member ke, daripada kawan sekolah teman ke, orang puan ke, terima kasih. Banyak komen-komen positif. Yang negatif tu kita ambil yang bagus. Yang tak bagus itu kita campur ke Sungai Perak. Pasal setengah orang dia tahu komen aja. Dia tahu komen gini. Tapi dia buatnya dah. Jadi untuk persoalan terakhir, ada ke persoalan terakhir? Kemana perginya pelakon lama? Okay, boleh teman ceritakan pelakon-pelakon lama macam Muzaimin sangat lama dah tak muncul di Dimensi last. Beliau ada kerja sebagai orang kata wiring. Haris juga teman tak dapat kontak, tukar nombor baru. Teman baru dapat nombor dan dia pun ada kerja tak silap, baru balik dari Batu Gajah ke sini. Teman pun tak kontak lagi, agak sukar nak kontak dengan dia. Dan juga siapa lagi, Fikri pun nak ada kerja katanya. Hanifah pun sama, agak sukar sikit bila puasa ni. Jadi yelah, syuting teman cerita last ni, syuting di bulan puasa ni cukup berat kau mah. Asalnya teman nak buat budak Nyo ni adalah siri. Adalah siri. Sebenarnya siri seperti X Dimensi lah. Sambung. Sepatutnya had dekat babak di kedai makan Abang Mamat tu, kita cut bersambung. Kita buat babak baru. Tapi benda tu dah tak jadi baik sangat lah bagi teman. Macam kita buat X Dimensi nombor 1 contohnya, nombor 3 cantik tak silap, ramai suka. Tapi bila masuk nombor 4 dah tak ramai tengok. Pasalnya orang nak kena ulang balik.
Kita bukan tengok drama TV kan. Teman bukan buat TV. So bila orang nak ulang balik, orang malas nak tengok balik. So orang tak tahu cerita dah. Apa benda melalut budak ni, bodoh gamanya. So dah jadi melalut. Jadi teman fikir balik, kalau teman buat siri payah. Di bulan puasa pula tu kita syuting. Memang panas. Perak sekarang ni, tengok berapa suhu sekarang ni. Dia main 33 darjah Celsius, 34, 35, 36, 37, 33. Panas kamu syuting. Teman syuting pun sangat lama. Daripada pagi sampai ke petang dalam satu hari tu, memang maunya tak pensan. Jadi kalau teman buat episod macam ni, nak disambungkan, agak payah lah. Agak payah macam teman buat SD ada experience buat SD Asalnya teman memang nak buat siri, tapi teman jalan sebagai satu filem terus lah. Filem pendek. Kita tak buat filem siri macam ni. Asalnya macam itulah. Kerana bulan puasa ni panas. Nak buat balik pun payah. Tapi effort budak-budak ni, budak-budak nyor ni, kita syuting tak habis lagi. Petang tu dia datang balik. So itu dia. Itu dia effortnya. Ni kalau dah syuting ni, esok ni lebur dah. Itu masalah tu. Nak contact dah tak dapat. Dia budak-budak ni bagus. Teman akhir kata, nak cakap lagi, akhir kata teman nak ucap pada budak-budak nyor semua. Cak On, Ajib dan juga Bonte. Terima kasih kerana terima orang kata teman punya penawaran ke? Tawaran teman untuk ambil komon berlakon di bawah filem arahan teman ni. Teman bukannya seorang filem star. Director star macam Piramli ke, macam Jin Samsudin ke. Arwah dah dua-dua tu. Arwah Tan Sri Piramli dan juga arwah Tan Sri Senator Jin Samsudin. Bukan macam Mak Alip ke, Acap ke, MTAS ke, Asa Production ke. Tapi orang kata teman nak angkat demo ni, scouting baru demo ni, scout demo, pasal demo sangat ada bakat. Jadi teman gunakanlah YouTube teman yang dah buat ni. Demo belum buat lagi, teman dah buat dulu pada demo. Teman gunakanlah untuk masukkan demo secara macam ni buat YouTube, kita ingat perdana macam ni, buat filmnya macam ni. Jadi demo dah tahu sikit sebanyak kan. Bukan nak kata teman pagus pun, terror pun. Tidak, teman pun bodoh juga pada muda dulu pun bodoh. Sekarang ni tak adalah cakap pandai, tapi ada baik sikit. Jadi teman suka, sangat suka orang yang komitmen tentang sesebuah kerja yang dia minat. Jadi bagus. Pada budak-budak nyor semua, terima kasih sudi terima penawaran teman. InsyaAllah next film kita akan bekerja lagi, bersama lagi. Sebab korang ada bakat, bagus. Kalau luar sana YouTuber yang dekat Perak ni, ada Kuala Kangsar, Sungai Siput, panggillah demo ni. Demo ada bakat. Korang letaklah macam mana pun, ikutlah korang punya filem, apa yang korang nak buat. Demo cukup bagus. Walaupun pun teman nak pesan yang terakhirnya, kita setiap bagi komen tu kepada demo ni, bagilah komen yang baik. Demo ni pun baru masuk lagi dalam bidang YouTube kan. Baru masuk dalam sehari. Baru masuk lagi. Dia pun banyak buat TikTok. Jadi apabila ada komen yang menjatuhkan moral ni, bermasalah. Apa berlakon ni? Ini. Bila kita komen macam itu, orang yang baru ni akan jatuh moral. Terutama demo ni budak-budak sikit kan. Tu jangan komen macam tu. Kalau nak komen, memang nampak tak baik, contoh tak bagus sungguh ni, komen lah yang ni nampak kurang sikit, cuba try macam ni pula kan, InsyaAllah boleh. Gini. Itu yang terbaik. Itu komen yang membina. Bukan ni apalah pakai macam ni, dah lah macam ini. So benda itu boleh menjatuhkan. Semua orang tak suka benda itu. Orang kata menghargai lakonan seseorang tu. Kalau salah, tegurlah dengan secara membina, bukan tegur secara menjatuhkan. Benda menjatuhkan ni, kita sama bangsa, sama Melayu di bulan puasa ni, kalau komen-komen macam tu memang tak boleh bawa naik lah. Memang tak boleh bawa naik. Walaupun tak teruk macam mana orang tu pun, Islam tak pernah mengajar kita terus menghukum. Apalah kamu. Kita kena siasat dululah. Contohnya example. So macam tu lah, tegurlah dulu. Jadi untuk supaya demo ni, orang kata naik moral, supaya demo boleh ada keyakinan, ada confident untuk acting dan sebagainya. Begitu juga teman. Sebagai director filem ini, filem-filem yang akan datang untuk YouTube teman, lakonan teman pun tak bagaimana. Teman mengharapkan benda yang sama daripada korang. Supaya orang kata lebih baik lah. Kalau ada komen bina, okey. Ada komen ni, aku try buat macam ni. Tu dia. Bukannya komen menjatuhkan. Kita sama Islam, sama bangsa. Salah kalau kita terus komen macam tu.
Lagi-lagi demo macam ni budak-budak ni. Baru nak masuk orang bantah terus. Jangan. Tapi alhamdulillah untuk budak Nyo ni, demo punya komen kat atas demo semua positif. Di TikTok positif, di YouTube positif. Terima kasih kamu. Orang kata satu fenomenon baru untuk teman sendiri, untuk budak Nyo ni bagi teman. Ada viewer baru. Jadi pelakon-pelakon baru. Jadi alhamdulillah, terima kasih kamu. Itu saja akhir kalam lah, akhir kata. Selamat berbuka puasa dan selamat berpuasa. Tinggal 2 minggu, kurang 2 minggu lagi untuk kita berpuasa. Dan mungkin teman boleh ucap selamat hari raya terus kot. Selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam yang berpuasa. Yang tak puasa tu tak payah selamat raya, tak puasa. Lainlah orang perempuan yang period. Orang jantan tu tak payah, kecuali yang uzur. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menyokong budak Nyo. Jangan lupa kamu pergilah ke TikTok Rema. Yang ini TikToknya apa namanya, Abidia ke. Yang ini Haziq Daniel, teman letak bawah ni. Yang ini teman lupa dah ada muntir ni. Berapa epic nama TikToknya. Jadi pergilah like dan follow Rema di TikTok. Okey, dan juga nanti di YouTube Rema, insya-Allah teman akan promote juga. Terima kasih kepada kamu yang menyokong budak Nyo ni. Sebuah filem teman kata bagi teman sendiri. Sebuah filem winner, top 1 bagi teman. Kalau kamu tak top 1 tak apalah, teman lah. Sebab teman tengok filem teman lain, yang ini bagus. Dengan lakonan Rema, ada ramai yang suka. Berbanding sebelum ni. Itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.